Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar. Bertemu lagi dalam subjek perniagaan tingkatan 4. Kita akan sambung pelajaran kita bab 4 pada hari ini, iaitu tujuan setiap bahagian fungsian. Pada video yang lepas, cikgu dah terangkan mengenai tujuan bahagian fungsian iaitu keuangan dan juga ICT. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi dua bahagian fungsian iaitu penyelidikan dan pembangunan. Dalam kurungan kita panggil R&D iaitu Research and Development. Dan yang kedua ialah bahagian fungsian pembelian. Kita gunakan istilah R&D supaya dia lebih mudah disebut. Okey. Kita tengok apakah tujuan R&D dijalankan adalah untuk meningkatkan tahap pengeluaran dan juga pemasaran sesuatu produk. Selain itu, usaha penyelidik R&D ini digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti dengan kos yang lebih efektif. Seterusnya, ini adalah contoh menunjukkan bahawa Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM berjaya menghasilkan R&D dalam bidang perubatan untuk kulit gantian dan mendapat pengiktirafan daripada Malaysian Book of Record. Bila mana-mana syarikat yang membuat R&D secara tidak langsung, dia memberikan impak yang besar dan seterusnya boleh mengharumkan nama negara. Okey. Kita tengok peranan yang dimainkan oleh R&D ini. Okey, peranan yang pertama adalah untuk merancang aktiviti pembangunan produk baharu dan juga penambahbaikan produk yang sedia ada. Mana-mana produk, mana-mana syarikat yang menghasilkan sesuatu produk, biasanya produk yang sedia ada diteruskan, dikekalkan. Tetapi untuk menambahkan lagi jualan, bila ada R&D ini, produk yang sedia ada tadi dibuat penambahbaikan. Mungkin dari segi keberkesanannya, mungkin dari segi pembungkusannya dan sebagainya. Di samping itu, dalam masa yang sama juga membangunkan produk yang baharu. Okey. R&D juga berperanan untuk merancang dan juga menghasilkan produk yang boleh memenuhi keperluan dan juga kehendak pengguna. Okey. Itu R&D. Kemudian kita pergi kepada bahagian fungsian yang kedua iaitu pembelian. Pembelian merupakan aktiviti yang dilakukan oleh dua pihak iaitu melibatkan penjual dan juga pembeli. Tujuannya adalah untuk tukar barang ataupun perkhidmatan dengan menggunakan alat transaksi yang sah. Apa maksud alat transaksi yang sah ini? Apabila dua pihak berurusan, penjual dan pembeli tadi, transaksinya ialah melibatkan persetujuan menggunakan istilah pembayaran yang digunakan, sama ada menggunakan cash ataupun tunai ataupun hutang, mungkin menggunakan debit card ataupun kredit dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kebanyakan perniagaan memerlukan pembelian pelbagai jenis barang secara rutin. Okey, staf bahagian pembelian ni dia perlu sediakan kontrak dengan pembekal untuk membekalkan barang yang diperlukan dalam operasi pengeluaran. Ini biasanya syarikat-syarikat yang besar dan yang mana memang mereka beli barang tu setiap minggu, setiap bulan dalam kuantiti yang banyak. Jadi bila dia ada pembekal yang satu pembekal ataupun dua pembekal yang digunakan, yang dibeli oleh syarikat tersebut, jadi mereka perlu menyediakan kontrak agar pembekal tersebut mampu membekalkan bahan mentah yang dikehendaki oleh syarikat. Sebabnya kalau dia dah buat kontrak, pembekal tersebut dia kena cari bahan mentah itu dan tak boleh kurang lah. Seterusnya, keputusan untuk membeli barang mesti dilakukan selepas beberapa proses utama. Terutama sekali, dia mesti juga mendapat kelulusan daripada pengurusan yang tertinggi. Okey, staf bahagian pembelian ni fungsi dia bertanggungjawab untuk memastikan syarikat membayar pada jumlah yang berpatutan kepada pembekal. Biasanya mana-mana syarikat sebelum dia buat aktiviti pembelian tu, dia dah survey dah. Dia ada tata cara dia untuk membeli bahan mentah tersebut. Nanti kita tengok tata cara dia. Okey, aktiviti pembelian boleh dilaksanakan dengan menempah bekalan bahan mentah dan juga stok daripada pembekal. Tempahan awal untuk membantu menyelesaikan masalah pembekalan ataupun penghantaran barang. Okey, biasanya syarikat-syarikat besar dia mesti tempah awal, terutama sekali bahan mentah yang diperlukan tu adalah dalam kuantiti yang sangat banyak supaya pihak pembekal bersedia untuk mencari bahan mentah tersebut dan boleh menghantar barang dengan lebih awal.
Okey, seterusnya kita tengok apakah tujuan bahagian fungsian pembelian. Okey. Bahagian fungsian pembelian mesti bijak. Dia mesti bijak beli kuantiti bahan mentah. Jangan beli terlalu banyak, jangan beli terlalu kurang. Dia mesti pandai kawal. Okey, pengurusan pembelian yang sistematik akan mewujudkan pelbagai impak yang positif, kesan yang baik dalam peningkatan keuntungan syarikat. Sebab biasanya bahan mentah dia tengok pada produk. Kalau bahan mentah tu yang cepat rosak, kalau dibeli banyak, dia akan melibatkan kerugian yang besarlah kepada syarikat jika tidak digunakan secara maksimum. Okey, seterusnya. Kita tengok juga peranan yang seterusnya. Bahagian fungsian pembelian ini berperanan untuk menentukan kuantiti dan juga spesifikasi barang yang dibeli dengan tepat. Okey. Bahagian ini juga berperanan menentukan pemilihan pembekal yang bersesuaian dengan dan cekap untuk memastikan barang diterima tepat pada waktu dan juga lokasi yang telah ditentukan. Inilah dia yang cikgu cakap tadi, tata cara pembelian. Okey, ada 6 ya, kalau boleh tolonglah ingatkan. Okey, yang pertama sekali. Kena faham dia punya tata cara ni. Yang pertama, bahagian pembelian dia mesti menerima tempahan dahulu. Tempah belian daripada pengurus jualan. Okey, kemudian bahagian pembelian ni dia kena cari pembekal yang sesuai. Okey. Cari tu bukannya satu, carilah lebih daripada 2 3 saya pun. Okey, seterusnya dia minta sebut harga daripada pembekal-pembekal tadi. Apa yang dia buat ialah dia nilai. Langkah yang keempat, bila dah ada banyak sebut harga, syarikat A bagi harga macam ni, syarikat B bagi macam ni, dia tengok, dia akan nilai. Ada yang bagi terlalu rendah, ada yang bagi okey dan ada yang harganya tinggi. Jadi, di sinilah fungsinya bahagian pembelian ni kena menilai pembekal-pembekal tersebut. Okey, sebenarnya banyak cara nak menilai. Satu, dia boleh tengok background syarikat tersebut. Adakah syarikat itu bagus ataupun tak bagus. Tengok pula pengalaman syarikat-syarikat lain yang menggunakan pembekal tersebut. Okey, daripada situ dia dah boleh survey lah. Okey, yang kelima ialah membuat pesanan pembelian. Okey, kan katalah contoh dah ada 5 pembekal dekat tangan kita. Okey, jadi dia nak satu aja. Jadi dia akan buat pesanan pembelian kepada pembekal yang terpilih tadi dan akhirnya akan menerima barang daripada pembekal. Dalam masa yang sama tu mereka dah bincanglah apakah kontraknya, apakah speknya, semua yang setelah dipersetujui, maka bila kedua-dua pihak telah bersetuju, maka penerimaan barang daripada pembekal. Dan yang terakhir orang kata pembayaran lah. Okey. Dan saya rasa itu sahaja video kita pada kali ini. Semoga anda faham fungsian bahagian R&D dan juga pembelian. Dan bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.